أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Malam ni kita gile Aqidatun Najin baru ni. Malam ni Minhajil Abidin, kitab bagi Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Itu diterjemahkan dia oleh Maulana wa qudwatuna Syekh Daud bin Abdullah Al-Batani. Kitab yang sah muktabar, kitab daripada ulama yang telah sah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu dia. Maka kasih kepada orang ni ialah masuklah kasih kepada kitab-kitab karangannya yang sebenar, kelebihan yang amat besar. Kasih kepada ulama yang sebenar-benar, yang muktabar ni menyebabkan boleh masuk syurga dengan peri. Timbang kejahatan berat sebelah di kejahatan, timbang kebajikan dan kejahatan berat sebelah di kejahatan. Tapi Allah suruh Jibril tanya, adakah ia kasih akan orang yang alim, ilmu yang diridai Allah, alim yang radhiyallahu anhu. Maka rekah wayaknya dia kasih kepada orang lelek rekah dia. Maka ambil akan dia dengan syafaat orang lain itu masuk ke dalam syurga. Sebab itulah kita kena pakat kenal ulama Islam kita. Dakah ulama yang menanggung Islam yang sebenar-benar siapa kepada kita. Kita jangan buat main-main. Jangan buat main-main, jangan. Qala al-musannifu qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Maka Allah ni kata setengah ulama isi alam murtajal, yakni nama Allah azali lagi, alam murtajal. Kata setengah alam isi alam mangkul daripada ilah, dimasukkan alif la ta'rif, menentukan kerana oleh kerana ilah ni lapa kulli zati, tu dia kulli zati. Tapi kulli zati isim jenis yang kulli zati, yang
mustahil ada apraknya selain daripada Allah. Hanya Allah saja satu daripada apraknya. Tu dia. Isim jenis yang mutabaqah, yang mutabiq, yang mutabik, bukan yang muradif, bukan yang mustarak, bukan, tidak. Isim jenis yang mutabik, tapi aprak dia hanya Allah. Yang lain daripada Allah, maka mustahil, putus mustahil hakiki. Mustahil hakiki ni oleh kerana kita disuruh berfikir dengan akal, maka digelarkan mustahil akli. Kerana akal ni diwajibkan nazar akan hak wajib hakiki, hak mustahil hakiki, hak harus hakiki. Jadi hukum akal tu sebenarnya hukum hakiki. Jadi akal membicarakan dia, maka dinisbahkan kepada akal. Hukmun akliyun. Tu dia. Jadi lagah, maka Allah ni nama bagi zat 99 nama Allah. Yang 99 tu nama bagi semata-mata zat yang mutlaknya ialah Allah. Ada pun lain, ada berkaitan dengan af'al. Itu dia. Baiklah. Kemudian Ar-Rahman, lalah. Itu dia. Nama Allah dan lafaz dia tu mubalaghah. Itu dia. Ar-Rahim pun adalah bina lil mubalaghah, yang maha memberi nikmat yang kasar-kasar. Ar-Rahim yang memberi nikmat yang seni-seni, kata Syekh Abdul Qadir. Yani yang hebat-hebat, nikmat yang boleh selamat di akhirat. Selamat daripada api neraka dan lainnya. Baik. Alhamdulillah. Setiap-tiap pujian alillah lil jinsi. Alillah lil jinsi. Mana setiap jenis pujian. Puji makhluk bagi makhluk, puji makhluk bagi Allah, puji Allah bagi makhluk, puji makhluk bagi Allah. Itu je. Jadi 4 puji itu kita royak dah minggu baru ni, hanya tertentu mustahaqul lillah. Kerana hakikinya adalah hakiki daripada Allah. Sekalian makhluk adalah ia majazi yang sebenar-benar majazi. Majazi, wujudnya majazi, zatnya majazi, sifatnya majazi, af'alnya majazi. Maka yang itu dia, yang menjadikan zatnya dan sifatnya dan mengimdadkan akan zatnya, sifatnya, af'al adalah imdadnya daripada Allah. Itu hakiki daripada Allah. Sebab itulah jadi apa barang keluar daripada hamba adalah ia hakikinya hak Allah. Hak Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan rasa megah, jangan rasa sombong, jangan rasa takabur dengan apa-apa perbuatan yang terpuji daripada kita. Hanya sentiasa sifat-sifat kita yang terpuji, pangkat-pangkat kita yang terpuji. Ana abdun, ana hayyinun. Mulia tu terpuji tu dengan Allah, bukan hakiki hak kita. Sentiasa kita hantar balik pada Allah dengan alhamdulillah. Puji akan Allah pula, menjadikan kita terpuji. Segala sifat yang terpuji yang ada pada kita, segala apa yang terpuji adalah ia hakikinya hak Allah, kurniakan. Kullan numiddu haula'i
wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Itu dalil yang amat besar. Kaum hak bahasa jaga soleh pun imdad Allah Ta'ala, dan kaum hak bahasa dunia pun imdad Allah Ta'ala. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Sebab itulah bila gitu diwajibkan syukur. Tempat sunat ada juga, tempat wajib ada juga. Baik. Allah alladhi manaha lis-salikina. Allahu akbar. Manaha hakikinya Allah, as-salikin majazi. Alladhi manaha lillahi lis-salikina biminhajil abidin. Kumulai menterjemuhkan, membalik bahasakan kitab ini dengan nama Allah. Itu dia, itu dengan nama Allah. Itu muta'allaq bagi bismillahirrahmanirrahim. Dia sakup belaka dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani, amat murah bagi segala hambanya. Tak kira hamba tu yang kafir ke ataupun yang mukmin ke, tak kira. Di dalam dunia, dalam dunia ni kita jangan keliru. Dia bui belaka dengan Rahman, dia bui belaka dan lapak berjaya. Maka berjaya di dunia ni, jangan kita tengok akan orang yang berjaya dunia tu ialah orang yang memang tentu rahmat. Terkadang seperti yang kita ayat pun ni lah, terkadang istidraj, pelorong. Pelorong akhirnya masuk ke neraka dengan sebab nikmat-nikmat yang tidak disyukuri, nikmat yang diguna menyalahi. Tu dia, salah guna nikmat. Salah guna nikmat pada derhaka akan Allah. Lagi amat mengasih sayang bagi hambanya. Jadi amat memberi rahmat. Tu dia, taksiskan rahmat bagi segala hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Rahim itu tertentu dengan hak orang mukmin. Bertuah yang boleh menyebabkan masuk syurga, boleh menyebabkan selamat daripada api neraka, selamat di alam barzakh, selamat di padang mahsyar, selamat di atas siratal mustaqim. Tuhan bui dengan rahim, dengan sifat rahmat kasih sayang. Itu dia. Maka hak Tuhan bui dengan rahim ni dia tak bui pada kafir. Orang kafir sama sekali putus ada. Tak ada. Hak mati dalam kafir. Orang kafir hak mati dalam kafir. Itu dia. Baik. Bermula segala puji bagi Allah. Allah itu Tuhan yang memberi bagi hambanya yang salikin, yang berjalan kepadanya. Iaitu dengan salik, masuk jalan ni tasawuf, jalan ni tarekat. Itu dia salik ni orang berjalan dengan tarekat. Kemudian kita berkenaan dengan tarekat ni, ada tarekat khususi, iaitu tarekat yang ada perhubungan daripada guru yang siapa kepada salaf. Itu terlalu baik. Hak tu terlalu baik, dia berkat hubungan itu menyebabkan satu perkara derah meningkat.
Orang yang beramal dengan kena syarat dia, meningkat dia kena dengan syarat dia molek. Berapa syarat dia? Syarat dia kena jaga molek. Tak lewat main-main. Itu dia. Jaga molek. Dan tarekat yang kedua ialah tarekat yang umumiyah. Umpama tu guru duk ngajar pondok, maka segala ilmu amalan membaikkan hati ke, ibadat ke, dia ambil daripada kitab, daripada hadis, daripada Quran. Jadi bukan kata daripada guru-guru dah, hanya memang kitab tu pun dia ngaji daripada guru, tapi dia ambil kesimpulan dari kitab tu, dia amal dengan bagai-bagainya. Maka tu orang panggil tarekat umumiyah. Maka tarekat umumiyah ni sama-sama dia pun we betul molek, we kena molek, we sungguh molek, dia boleh jadi wali abda, wali autas tu juga. Tu dia. Hebat orang salafus soleh, banyak cerita rumah hamba. Cerita aulia illah tu, kitab tu. Jadi kita tengok tu dia. Jadi hak umumiyah ni pun adalah jadi wali yang besar-besar, punya karamat yang besar-besar. Tu dia, pelik-pelik yang amat pelik. Tu dia. Tapi hak tarekat, hak berhubungan tu, tu terlalu baik, kerana dia keberkatan turun mari. Kemudian berkaitan dengan orang tarekat, orang tasawuf ni mereka mujahadah, riyadhah dan mujahadah. Itu banyaklah peliknya dalam mujahadah dia tu. Macam-macam lah kita dengar tu, pelik bahasa lemah seni tulis. Lemah tulis tulis, dengar baca bahasa lemah, hebatnya. Kemudian orang-orang yang tidak reti berkaitan dengan mujahadah, berkaitan dengan uzlah, tu dia. Orang tidak faham, dia katalah dengan keadaan dia tidak faham, dia kata Rasulullah, sahabat Rasulullah tidak begini. Adalah hamba pernah berdebat tu, tapi kalau dia duk Mekah lagi berdebat, enggak sabar supaya nak pecah Mekah, hamba je kau duk atas utuh musim panas. Pagi seorang pakat tanya, "Mana derah nak mana?" Kata tak apa. Tak tersedar, gegadah. Jadi dia kata macam-macam lah, perkara yang tidak senonoh, perkara yang tidak baik kepada ahli tarekat dalam mujahadah, dalam uzlah. Berkenaan dengan uzlah kau, mujahadah kau, dia pasal dia tidak faham. Dia di masa Rasulullah, kita kena reti masa Rasulullah, keberkatan, mukjizat diri Rasulullah tu tak boleh nak tanding dengan siapa. Guru mursyid Rasulullah tu yang mengajar 25 syahadat kepada sahabat tu, tak boleh nak tanding berkat dia dengan siapa. Dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak boleh guru. Dengan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Hasan Asyazili, Baghdadi, dengan siapa? Dengan Abu Bakar, dengan Umar, tak boleh nak tanding. Hengganya Nabi kita apabila sahabat tu banyak membaca daripada cerita sahabat tu, baca hadis kat dia, bayaklah cerita sahabat tu. Waktu mereka belum masuk Islam, mereka masing-masing royak dengan jelas bahawasanya dia sebelum daripada dia mengucap 25 syahadat, orang hak dia benci nombor satu Nabi Muhammad. Kalau boleh bunuh, dia bunuh selalu. Waktu belum masuk Islam, duk kira tak ada kira muka lain. Malaysia pun duk kira nak menyakiti dan nak membunuh akan Nabi Muhammad. Akan tetapi bila saja dapat hidayah Allah Ta'ala, dia masuk Islam. Apabila selepas daripada rekah ni rekah,
Selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadat tu, iman dia naik daripada jahil, naik pada ilmu yakin, naik pada ainul yakin, naik pada hakul yakin, dengan berkat dan kasih pada Rasulullah. Dan hingga menjadi ke mereka dengan serta-merta. Lepas pada mengucap tu, tidak ada yang paling kasih dalam dunia ni, walau dengan diri dia sendiri, malaikat Rasulullah yang kasih. Jadi dengan sebab berkat Rasulullah tu tak boleh nak uzlah. Kerana duduk dengan Rasulullah sama, tak ada dah soal uzlah, kerana dia keberkatan. Tu dia kita royak dengan rekahnya gitu. Jadi bila tak ada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang lain, siapa dia yang boleh mengganti tempat guru mursyid yang sama berkat dengan Rasulullah? Itu berhajat pada uzlah. Tu kita rekahkan cerita. Berhajat pada mujahadah, berhajat pada riyadhah. Kerana ganti badan Rasulullah tu pun tak ada lagi. Karena setiap sahabat tu siapa ainul yakin, hakul yakin. Tapi orang hok tarekat ni kadang-kadang duk dengan ilmu yakin. Tu ya, kadang-kadang duk dengan taklid. Kadang-kadang hok tak meningkat tu. Wa amal jangan kira lah dia, wa subih jangan kira lah dia, janguk jangan kira lah. Akan tetapi peningkatan makrifat, perjalanan batin duk tempat tu tak naik. Tu dia. Tapi dengan Rasulullah, amo baca sahabat-sahabat tu memang keberkatan Rasulullah tak ada tanding, tak ada tanding. Tu dia Sayyidul Alamin. Itu betul sungguh. Penghulu sekalian alam itu sebenar sungguh. Tu dia Nabi kita nya. Kekasih Allah benar sungguh. Maka kita faham molek orang hak mereka apa nama ni tu bertarekat dan kena molek tu, kita jangan kata tak tentu kalu kepada mereka. Bila betul molek dengan cara-cara hak yang ditertibkan, kita jangan kata apa. Kalau tak betul tu memang kena katalah. Tapi kalau tak betul jangan. Kita kena belajar dulu nak kata faham. Sebab itu orang masuk dalam orang ibadat ni orang syukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit daripada hamba Allah itu yang syukur. Maka minhajul abidin lawan syukur dengan seluruh anggota. Syukur dengan wajib, syukur dengan hak sunat. Jadi kita ngaji bab dakah jalanan syukur. Ni. Itu dia. Maka selalah sama-sama pula kita yakin dah. Tu dia akhir zaman sangat perlu dah membanyakkan bekalan. Lola ni perlu lagi daripada masa dulu. Kerana Allah menjadikan keadaan ni adalah alamat bagi hampir. Tapi bila tak usah tanya waktu bila, jangan tanya waktu Allah saja. Inna sa'ah tu atiyatul la raiba fiha, tak ada syak padanya sama sekali. Cuma wa yas'alunaka anisah tu dia matahu ul ilmuha 'inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu. Dia yang tahu bila. Tu dia. Sebab itulah Nabi tanya. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, bila lagi nak kiamat? Kata, mu sudah cukup bersedia adakah? Yang mu tanya nak kiamat tu lengkap persediaanmu kalau kiamat dekat tu. Dia kata sudah lengkap ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa benda? Aku menyediakan kasih aku akan Allah dan Rasul. Maka Nabi pun jawab, mana kasih akan Allah dan Rasul tu kan sempurnalah. Itu dia. Maka kata Nabi, cerita dengan orang yang engkau kasihi. Kita buat molek, belajar molek baik. Itu dia, muka dekat dah. Itu dia.
kalau tarekat hak dajjal tu pun dekat dengan kubur. Tu dia. Waktu kiamat hak kita sorang, kiamat hak kita sorang. Baik. Wa akramahum bi karamihi wa baydi rahmatihi bi ihya'i ulumiddin. Dan dimuliakan akan mereka itu, akan abidin as-salikin tu, akan orang yang berjalan kepada Allah secara tarekat umumiyah ke, tarekat yang khususiah ke. Allah muliakan itu hamba Allah yang dimulia dengan anugerahnya, dengan pemberiannya, numidduha, imdadnya, pertolongannya, pemanjangannya, dan limpah rahmatnya Allah. Dengan ihya'i ulumiddin, dengan kita ihya, ini bara'atus ihlal dia bagi. Dengan ihya ulumiddin, ini adalah kalimah bara'atus ihlal. Dia nak cara dalam ni benda-benda daripada tu, maka dia sebut belah-belah. Kedua-duanya Minhajul Abidin dan juga Ihya Ulumuddin ni karangan bagi Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Dia nak bagi hujjatu tu majrur bagi bagi la bagi tu, maka Ghazali lah. Tu dia. Jadi itu adalah limpah kurnia Allah yang sangat besar kepada hamba untuk jalanan akhirat. Minhajul Abidin, limpah kurnia Allah yang sangat besar. Itu dia. Jadi kita alhamdulillah ada masjid ibadat umpama ni. Ini adalah taufik dan hidayah Allah yang sangat besar. Itu dia yang sangat besar. Duduk syukur dengan bagai-bagai ibadat. Dengan zikir, dengan selawat, dengan baca Quran, dengan muzakarah ilmu yang memberi manfaat. Itu dia. Baik. Al-Imam Hujjatul Islam. Jadi dia ni, Ghazali ni sebagai hujjah pada Islam. Memang kita baca cerita dia tu, siapa orang putih pun sangat mulia dan kagum dengan dia. Hujjatul Islam ni. Dan dia mati umur, kalau tak silap ingatnya, dia mati umur 54 tahun ke 45 tahun, muda mati. Jadi kita tengok dengan umur dia mati tu, tengok dengan lukisan orang baru lupa dia dengan janggut dengan gapo tu, kita kejut dengan muka dah tua dah. Balik dia Imam Nawawi mati muda, Imam Syafi'i mati muda, Imam Ghazali mati muda. Tu dia, mati muda. Imam Syafi'i, Imam Nawawi 45 kan. Gitu mu ya. Muda nak ya. Tapi kan Allahu Akbar. Kulit rimah duduk, raja duduk atas kulit rimah raja zaman dulu. Bila ada berselingkuh berkaitan dengan agama dan raja tak si dengar dekat huraian dia tunjuk ke kulit rimah hak duduk tu jadi rimah. Minta maaf riuh. Jadi rimah sungguh. Itu punya karamat yang hebat. Ni lorong ibadat ni, lorong dia lah ni. Lorong karamat, lorong berkat. Itu dia. Lorong kelebihan. Baiklah. Dia mulia. Jadi orang yang dia mulia. Orang masuk ke lorong sebenar-benar dengan ikhlas hati, dengan betul molek. Lorong Minhajul Abidin, lorong Ihya Ulumuddin adalah orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kemudian wahuma dan wahuma min aini syari'atihil Muhammadiyah wa tariqatil Ahmadiyah. Tidak. Wa munhalan atau manhalani mimmanahilil muttaqin. Tidak.
Dan kedua-duanya itu setengah daripada ain syariat Muhammadiyah. Tu dia. Setengah daripada syariat. Sebab itulah hamba baca berkaitan dengan orang yang masuk ke jalan ibadat ni, bila mereka sungguh beramal dengan apa yang dinasihat, diajar, dipetua oleh Ghazali dalam ihya dia tu, mengakulah segala di antara wali-wali itu adalah sangat berkesan kepada mendapatkan martabat di sisi Allah Ta'ala. Sangat berkesan bila kita pakai molek, tapi memang lorong ibadat ni setan sangat sekat, sangat sekat, sangat nak menyeleweng. Tu dia. Tapi apabila dapat hidayah daripada Allah, taufik, maka dapat diselamatkan. Dapat. Tu dia. Mereka yang ditaufik, syaitan tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Mereka yang dapat taufik. Jadi betul, bagian akidah hak dalatu, akidah ahli sunnah wal jamaah hak dalatu. Itu dia bagian syariat hak dalatu. Itu dia bagian tarekat hakikat dalatu adalah ain syariat Muhammadiyah. Sebab tu juga dalam Minhajil Abidin tu adalah maknanya beramal sudah, terima molek sudah akan dia, dan beramal betul dah tu. Orang hak tak setuju, dia kata macam-macam, dia kata biarlah, dia nak kata gapo pun tak usah dengar. Barang yang telah sah, muktabar dan diakui dah, telah mujarab dalam ubudiyah akan Allah Ta'ala, dalam iman Islam ihsan sudah mujarab dah. Itu dia. Bukan perkara saja nak sanjung kerana kita taksub. Dak, ini bukan soal taksub, ini hakiki sebenar. Dan setengah daripada tarekat Ahmadiyah, dan keduanya itu perhentian daripada beberapa perhentian orang yang muttaqin. Tepat dah, duduk bertumah, duduk beramal, duduk beribadat, jalan-jalan bagi orang-orang yang muttaqin. Kedua-dua tu. Tu dah. Syariat Muhammadiyah dan tarekat Ahmadiyah ni adalah kedua-duanya adalah syariat Muhammadiyah tu tak kena royak, adalah tarekat Ahmadiyah ni adalah betul dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awdaha muskilatil kitab wal ahadis an-nabawiyah wa asaris salihin wa aqwalil ulama'ir rasikhin al-arifin billah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan membuka, menjelas, mencerap olehkan kedua-duanya, yakni Minhajil Abidin dan juga Ihya Ulumuddin ni, dan mewadihkan kesamaran Quran. Ada kita samar, kurang jelas Quran, maka Imam Ghazali menjelaskan dengan baik. Tu dia. Umpama bahagian akidah ke, bahagian tarekat ke, talian tarekat ke, maka dia tu dia. Ambo ngaji dengan muluh tuku berangai dan dengan turutan ni Minhajil Abidin ni, jadi berasa segera benar lah. Berasa segera, alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala. Tu dia. Dan ahadis, apa kesamaran dalam hadis, dan asar, yakni riwayat perkataan sahabat, perkataan tabi'in, orang yang salihin, dan segala perkataan ulama yang mahir. Yang mahir lagi pula arifin billah,
memang dalam dia tu adalah penuh dengan petunjuk, penuh dengan petunjuk, penuh dengan jalan amalan, penuh dengan jalan syukur akan Allah. Karena syukur ni terbagi tiga. Syukur kita akan Allah terbagi tiga. Satu, syukur dengan lidah, iaitu kita ucap Alhamdulillah kepada Allah. Kita dekah berzikir dengan keadaan niat dekah syukur, dan bagai-bagai baca selawat ke apa pun dengan niat syukur, niat ibadat, maka syukur dengan lidah. Itu dia. Khususnya kita ini nikmat Allah, ini nikmat Allah, zahirnya batinnya, maka penuh dalam hatinya dan mulutnya berkata Alhamdulillah. Tenggelam. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Barang yang menghendaki oleh Allah ada ia, dan barang yang tidak menghendaki oleh Allah tidak ada ia. Maka Alhamdulillah. Itu dia. Bila ada Alhamdulillah. Kalau tak ada pun Alhamdulillah. Ada hikmah Allah. Dia tak buih ni, dia buih lain. Bila kita ucap Alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum. Aku bersumpah, jikalau kamu syukur akan laku, maka Alhamdulillah tu syukur lidah. La azidannakum, nascaya aku tambahkan nikmatku, rahmatku yang ni kepada kamu. Yang kedua, syukur hati, iaitu yakin dan mengetahui akan nikmat Allah. Ini nikmat Allah, itu syukur dengan hati. Yang ketiga, seluruh anggota. Ni sini dia belakang ni. Dalam ni dia terimpun ni, tiga bagai tu ada dalam Minhajul Abidin, dalam ada belakang-belakang. Itu dia. Maka menambahkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berkat daripada Allah dan rahmat ni kita tidak jangka, dia mari dengan tak tersedar, dia mari. Tidak. Kita tak khabar kata dia mari pertolongan Allah, kebaikan begitu, kebaikan kini daripada Allah. Itu dia. Baik. Itu dia. Wassalatu wassalam alal qaili ulama'u ummati ka anbiya ibani Israel wa hal fi ummatika khabaran khairan, ingat ya, khairan. Khairan kahadha faqala la bal wala minal umamis sabiqina wassalatu wassalamu alal qaili ulama'u ummati ka anbiya ibani Israel wa hal fi ummatikuma khairan kahada. Tidak. Hamba ni ada rasa beki sikit khairan. Demo khabaran dah. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Tidak. Faqala la bal wala minal umamis sabiqin. Artinya, dan rahmat Allah dan salamnya, salam daripada Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang bersedia, yang bersepeda, ya, ulama, yang ulama billah. Ulama yang ulama, kerana ulama terbagi dua, ada ulama as-suq, ada ulama billah, ada ulama al-akhirah. Maka ulama Nabi kata ni ialah ulama akhirah. Ulama al-akhirah. Ulama umatku yakni ulama al-akhirah. Jangan ulama ad-dunya, mati dengan dunia tu berat, tu berat. Sepertilah anbiya Bani Israel. Itu dia. Kalau gitu, aku satu bawah tu qauluhu
dan lagi sebelum Nabi akan datang tu. Tu je. Jadi seperti umat Nabi kita ni dia tak ada dah Nabi selepas daripada Nabi Muhammad. Tu je, Nabi hok baru nak diangkat menjadi Nabi tak ada dah. Tu su khatamin nubuwah dengan Nabi kita. Adapun Nabi hok dulu panjang umur umpama Nabi Ilyas, Nabi Khidir, atau Nabi yang dahulu lagi, atau adalah ada lagi tu. Tapi Nabi yang baru nak bakit tak ada dah. Maka itulah Allah kurniakan tak ada Nabi, maka dia angkatkan kelebihan ulama-ulama yang sebenar. Ulama al-akhirah tu naik darjah. Tu dia. Umpama kita kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik umpamanya. Hasan Basri dan seumpamanya dan ramai lagi lah. Jadi hingga dia umpama Imam Ahmad tu waktu orang pukul dia iaitu makmun ke apa gitulah. Pukul dia suruh mengatakan Quran makhluk. Maka Imam Syafi'i dan lain-lain mengaku pada masa tu iman dia naik martabat iman nabi-nabi. Tu dia kelebihan ulama Nabi kita. Dan ilmu mereka meliputi memahami Quran, memahami hadis adalah seolah-olah mendapat wahyu nabi-nabi. Nabi mendapat wahyu. Jadi Allah kurnia melalui ulama akan kelebihan nabi-nabi. Umat dulu dia ada nabi banyak. Bila dia orang soleh buat jadi nabi. Bila orang soleh banyak jadi nabi. Kita baca cerita tu. Umat Nabi Musa ke, umpama Nabi Musa, Nabi Harun tu dia minta pada Allah untuk membantu dia. Allah angkatkan Harun menjadi nabi. Tu dia. Dan banyak lagi. Tu dia, banyak lagi. Nabi Yusuf, Nabi Gapo tu, sahabat Nabi Musa diangkatkan jadi nabi. Akan tetapi nabi kita ni tak ada dah. Hanya diberi ketinggian makrifat, ketinggian ilmu, memahami hadis dengan betul molek, seolah-olah mendapat wahyu ilham daripada Allah Taala. Supaya kelebihan nabi-nabi. Sebab tu kita jangan main-main. Banyak hadis yang sahih. Tu dia. Setengah daripada umatku masuk syurga majana, masuk pri-pri. Maka sahabat tanya Nabi, siapa yang masuk syurga pri-pri tu orang lagu mana? Maka Nabi wayak iaitu orang yang ada di dalam hatinya kasih akan ulama, yang ulama ul akhirah. Hingga sampai mati, maka dia tu dia capur dengan syarah-syarah dia kata orang seseorang yang dapat kelebihan di antaranya mereka pergi kepada mahsyar timbang amalan. Di antaranya timbang amalan hak baik sebelah kanan, hak jahat sebelah kiri. Apabila timbang maka berat sebelah kejahatan. Bila berat sebelah kejahatan tak ada jalan dah lah. Kalau sama berat ada jalan lagi, tu dia syurga lagi. Tapi bila berat di kejahatan maka neraka. Tu dia. Maka kita rekahkan ceritanya. Allah suruh Jibril itu rekah ceritanya. Allah suruh Jibril ambil dia beri kepada Ridwan wa masuk syurga. Kerana ada dalam hati dia kasih pada ulama ni. Tu dia. Kerana ulama ni hak yang sebenar, ulamaun al-akhirah, ulamaul akhirah ni iman yang sebenar dialah memberi penjelasan. Islam yang sebenar dialah yang menanggung memberi penjelasan. Hakikat yang sebenar, ihsan yang sebenar dialah yang memberi penjelasan dengan sebenar sehingga orang boleh dapat hidayah yang betul berjalan kepada Allah. Maka seolah
iman Islam satu yang teragung sekalian. Tak sabilah nikmat dunia lain daripada iman Islam. Tak sabilah. Maka tiga-tiga ni adalah duduk dalam hati, duduk dalam batin ulama-ulama ul akhirah. Maka kasih tu adalah kasih akan orang yang jaga menanggungkan iman Islam, menanggung Quran hadis, tak ada kelebihan apa-apanya. Tu dia. Jadi maknanya kita kasih pada Quran tak pandai. Kita nak ambil pada Quran, tapi bila kasih pada ulama mengulaskan dengan baiknya Quran apa saja masalah. Apa kasih pada orang ni Allah menilaikan cukup-cukup tinggi. Kalau kita tak reti lagu tu, kita kata apa kasih ke ulama nak boleh masuk syurga, berat dia kejahatan. Kasih kepada benda iman Islam. Pasal dia berat kejahatan tu, itu peribadi orang panggil. Kalah dia kalah dengan nafsu dia. Tu dia duk kekal dengan Islam, memang dia tapi kalau maka jatuh. Tapi apabila menunjuk pada kasih pada Islam tu dengan kasih pada ulama yang sebenar, maka Allah maafkan dia, ambil boleh syurga. Itulah iman Islam ni bukan main-main. Sebab itulah kita kok mana-mana pun kita cari jalan. Cari jalan mesti jaga iman Islam yang betul. Mesti tak boleh biar Islam, tak boleh biar sama sekali, tak boleh biar. Itu dia. Jalan yang baik-baik, jalan keamanan, jalan kestabilan. Mengikut jalan kestabilan kita jaga molek iman Islam ni adalah tekek syurga baik. Kemudian sikit lagi. Dan lagi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi kata dhabit di bawah tu, Syekh Daud Dhabit telah melihat orang, yakni orang solehin tadi, dalam tidur, yakni mimpi, bahawa bersabda Nabi kita Muhammad bagi Nabi Musa dan Isa dengan katanya, adakah pada umat kedua-dua kamu wahai daga Musa dan Isa orang yang alim seperti ini, yakni Ghazali. Tu hamba baca siapa berlaku tu betul-betul tu jadi berasa itu dia Ghazali. Tu dia. Maka berkata kedua-dua tidak ada. Tu hebatnya Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Yang cerita yang daga nak ucap kitab dia, tu dia ada dipukul oleh Rasulullah akan orang tu dalam tidur dan sakit dengan siapa kepada jaga, pukul sungguh, godai sungguh. Tu dia karamat. Tu karamat radhiyallahu taala anhu. Wa ala alihi wa ashabihi nujumil hidayati, badak kepada ali nujumi ataupun nujumu, badak atas bayar boleh, nujumil hidayati. Ma syarha syarihun haqiqatan tariqatan khidmatan rabbil alamin. Dan minta Allah Ta'ala cucurkan segala keluarganya Nabi dan segala sahabatnya Nabi, mereka itu bintang. Bintang di segi lapar ada kamu tengok tu dia kata tapi di segi makna memang dah sahih. Bintang penunjuk selama-lamanya membukakan hakikat tarikat bagi khidmat, bagi taat, bagi syukur akan Tuhan sekalian alam. Maka kita pada Datuk Sekat tu dulu boleh dah. Dah boleh dulu dah. Boleh tu. Boleh dah. InsyaAllah minggu depan pula, minggu depan soal lagi pula, wa ba'du fahadhi tarjamatul muallif radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi